iqtarabatis sa'ah. Kiamat sudah hampir dekat. Tanda-tanda besar kiamat yang disusun oleh Tuan Guru Kiai Syekh Fahmi Zamzam. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita. Semoga Allah Ta'ala sebaikkan kita dari dalam dahulu. Dari baik kita, dari dalam diri kita. Jati diri kita, baik diri kita. Barulah segala-gala yang lain pun dapat dibuat baik. Kita berlindung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi hamba yang ikutkan hawa nafsu kita. Jangan dalam hati kita tidak baik, jangan dalam hati kita ada yang ujub, ada yang riya, ada yang takabur. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada hasad dan dengki. Berlindung daripada Allah Ta'ala supaya daripada hati kita mengikutkan hawa nafsu. Bermohon kepada Allah Ta'ala dapat hati yang taat kepada Allah Ta'ala, hati yang malu kepada Allah Ta'ala, hati yang insaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlindung jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Barulah kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada segala mara bahaya yang luaran pula, tuan-tuan sekalian. Kita dalam nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menempuh macam-macam ujian. Pertama sekali ialah yang deep inside yang di dalam. Sifat-sifat mazmumah kita. Hasad kita, dengki kita, pemarah kita, temahak dunia kita, tak confident kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cinta dunia kita, Allah. Kemudian dah nafsu-nafsu yang sedemikian itu tak boleh ada dalam diri kita. Itu kalau ada tak payahlah syaitan kacau kita. Tak payah disuruh kita tak sembahyang. Dia suruh kita sembahyang lagi. Dia suruh kita hadir kuliah lagi. Tepat dia tahu apa yang kita buat semuanya rosak belaka kalau tidak dengan hati yang sedemikian itu. Kemudian dah sudah daripada itu, hati sudah jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan pula dari dalaman sendiri. Still masih dalam diri kita. Belum lagi orang kacau. Belum sebut orang kafir datang nak tikam kita lagi. Belum sebut orang nak bom kita lagi. Dari dalam kita dah cukup membinasakan kita. Sebelum ada musuh kita ganggu sama kita. Satu tadi kita tak ada bikin apa-apa. Hanya dalam hati saja. Sembahyang, pergi masjid. Arak jauh sekali, perempuan jauh sekali. Tetapi jadi insan yang berdosa besar tanpa kita sedari. Kalau kita ada maksiat-maksiat hati dalam itu. Ya Allah. Kemudian daripada itu, masih dalam diri sendiri lagi. Nafsu. Suka benda-benda yang haram. Maksiat mata tak jaga. Maksiat telinga tak jaga. Maksiat lisan tak jaga. Maksiat pergaulan tak jaga. Allah. Lindung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dah itu dah pelihara semua. Baru kita minta takut-takut. Kalau dari itu kita dah terpelihara. InsyaAllah yang di luar kalau datang attack sekalipun kita akan dapat kesan. Kita akan dapat kesan. Kita akan dapat elak. Kita akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau dalam internally-nya dah tak betul. Kemudian personally-nya sudah tak betul, macam mana lagi daripada externally-nya. Masuk dan datang musuh kita, kita tak dapat tangkis. Dan kata dapat tangkis, tak dapat kesan pun bahawasanya itu adalah dia ayah daripada musuh kita. Kiamat sudah makin hampir, tuan-tuan sekalian. Semakin hampir tanda kiamat, salah satu tanda kiamat yang besar, yang tanda kiamat ialah apa? Orang tak sedar kiamat dah dekat. Makin dah dekat, makin orang tak ingat. Orang kau sebut tentang kiamat saja, jangan relatekan, jangan hubungkan. Ini tak ada kena-mengena, ini perkara lain, ini perkara lain. Kau semua kau sebut kiamat, tak ada cerita lain. Itu tanda makin dah dekat lagi. Makin dah dekat lagi. Tanda kalau Dajjal dan nak keluar lagi, orang tak sangka itu Dajjal langsung. Itu tanda Dajjal nak keluar, orang makin tak sangka. Bila kita tengok orang tak sangka ini Dajjal, orang tak sangka itu perkara kedajjalan. Dajjalnya memang kemudian, kau jangankan keluar Dajjal aja terus begitu. Dia sudah ada kuncu-kuncunya, sudah ada anak cucunya. Atuk moyang dia itulah iblis, na'udzubillah min zalik, ya. Sudah ada sejak zaman sebelum zaman Nabi Adam lagi sudah ada. Kedengkiannya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jangan kau sangka nak tunggu dia keluar nanti baru dia plan itu, dia plan ni. Aku tahu Dajjal keluar, aku tak ikut. It's not as easy as that. Tetapi dia punya aturan dia punya perancangan dia sudah zaman berzaman, dah meresap daripada zaman dahulu kala. Semua itu daripada zaman Rom dahulu, semua tu dah masuk dalam hal ehwal kedajjalan. Jangan kita sangka kita masih jauh lagi, jangan kita sangka kita masih selamat lagi, ya. Kemudian barulah nanti macam-macam ujiannya akan datang satu demi satu. Tidak siap yang dalaman, payah nak menang yang luaran, ya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat. Yang minggu lepas punya tu bukan yang dulu punya. Sebelum nanti ikuti. Pembangunan di kawasan Baitul Maqdis, Jerusalem. Pembangunan. Kita kena faham, ya. Nama kawasan sekitar Baitul Maqdis ini iaitu seluruh negeri Palestin. Seluruh negeri Palestin, kelihatannya tanda yang lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ini ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Jerusalem. Tanah-tanah orang Arab Palestin
terus sahaja dibeli atau dirampas oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka mendirikan bangunan yang besar-besar, terutama di bandar baru Quds, iaitu sebelah barat Baitul Maqdis. Bahkan rampasan juga berlaku dengan kejamnya, terutama di sebelah timur Baitul Maqdis, iaitu tebing barat Sungai Jordan. Pencerobohan Yahudi terhadap hak-hak Palestin ini merupakan satu perkara yang telah diketahui oleh masyarakat dunia. Maka ini sebagai tanda bahawa kiamat sudah semakin hampir. Ya. Apabila mereka sudah tanda bikin, apa mereka bikin ya? Mereka bikin daripada rumah sampai shopping, sampai kubur pun mereka bikin. Tersebut kubur dulu. Kalau di jam kita seluruh negeri Palestin itu masih jadi milik orang-orang Islam hanya 1/3 saja. Yang lagi 2/3 dah dikontrol oleh mereka. Jadi kawasannya ibaratlah kalau kita Batu Pahat ni Sirgang dia punya, Parit Raja dia punya, Broleh dia punya lagi, Peserai kita punya, dari satu daerah ke satu daerah saja, satu kawasan ke satu kawasan, satu mukim ke satu mukim saja roadblock. Ada pas boleh jalan, tak ada pas tak boleh jalan. Ada pas boleh jalan, tak ada pas pergi jalan. Allah, begitu ya. Semua senantiasa ada roadblock di sana di sini, disekatkan orang punya perjalanan, begitu sistem mereka. Dia kontrol orang dia, tak boleh semua. Dan orang-orang Islam yang di bawah wilayah mereka, di bawah daerah mereka, pasal apa duduk di bawah mereka, jadi rakyat mereka, kasih IC mereka, dengan IC mereka laku, nak pergi Amerika boleh, nak pergi sana boleh, kerja pun gaji bagus, treat us better than the Muslim, masih nak gaduh saja, orang lagi baik. Jadi mereka tak ada rekat orang kafir. Bangunan apa lagi mereka di sana tu? Kalau dia apa, saya selekat ni saya dah pergi sana 3 kali, alhamdulillah ya. Tapi saya tak pernah politik-politik mereka dia saya tak pergi. Tak ada sekali ziarah makam Yasir Arafat. Ya, yang lain saya tak pernah pergi. Kemudian tengok Ramallah, tengok tempat-tempat apa saya tak pernah pergi. Dan Tel Aviv, ibu negeri kita, pasport Singapura boleh masuk Tel Aviv, tempat dia pun saya tak pergi. Itu katanya lah Tel Aviv tu, kalau kita tengok gambar boleh search ya. Tengok suasana ni tak macam dalam negeri Arab. Macam negeri orang putih. Dia kan Yahudi daripada Amerika, daripada mana semua dah balik di sana kan, kumpul di sana semua. Macamlah negeri orang putih, macam New York punya pembangunan. Ya, dan di kawasan sekitar Masjidil Aqsa juga ada pembangunan-pembangunan. Dan dalam tanah-tanah yang mereka tak benarkan mereka duduk, nanti PBB gaduh gencatan senjata. Nanti PBB runding. Okey, baiklah, ini tanah orang Islam punya. Kau dilarang bikin bina bangunan, tak boleh bina rumah di sini. Ini adalah tempat orang Islam. Baik, mereka tak bina rumah. Tapi besok dah tengok berapa puluh rumah satu taman dah siap. Kita tak bina kok, kita letak. Sama mereka punya PL dengan atuk moyang dia. Itu dilarang tangkap ikan hari Sabtu. Kami tak tangkap, kami cuma empang saja. Empang saja pakai jaring, nanti hari Minggu baru diangkat, hari Ahad baru diangkat. Sama. Kita tak bina kok. Kami cuma letak aja. Dah siap pakai kontainer datang, pakai krim, letak. Besok dah satu taman dah dia. Itu pembinaan mereka, cara pembinaan mereka. Apa lagi pembinaan mereka? Kalau di Jabal Zaitun tu ya. Di Jabal Zaitun kita baca watin wa zaitun tu Jabal Zaitun tu ya, kita kena ambil perhati, ambil Jabal Zaitun tu ya. Zaitun tu, Jabal Zaitun tu ada kubur banyak tau. Kubur mereka di atas, kubur orang Kristian di sebelah sini, kubur orang Islam di bawah. Mereka hari-hari bikin kepuk, tulis namanya. Tapi beribu-ribu, tak siapa dalam ni pun tak tahulah. Ya kosong wae, tak ada apa-apa. Taruh. Jadi mereka bilang, siapa bilang kami sikit di sini? Siapa bilang kami orang mendatang di sini? Kami sejak asal tengok kubur atuk moyang kami. Semua nama kosong. Semua nama kosong, pasang nisan. Allah. Sampai kubur pun mereka bangunkan di situ. Jadi seolah-olah tengok kami memang dah lama di sini. Tempat ini hak kami. Tengok nisan kami. Dated tahun sekian. Allah, semuanya gitu. Banyak dengan mata kita sendiri. Kita tengok orang Palestin, tengok kau tengok. Ini orang kena bikin itu. Allah. Gitu, macam-macam pembangunan dia bikin. Ya. Allah. Jadi itu semua tu tanda-tanda kiamat akan dekat. Tanda ini semua menunjukkan apa? Makin ramainya mereka di sana. Makin membangunnya mereka di sana. Makin berkumpulnya mereka di sana. Makin bersedianya mereka di sana. Makin mereka nak jadikan itu sebagai negara mereka. Itu menunjukkan. Ya. Nanti semua memang kerana mereka sendiri mengumpul mereka di situ. Senangkan kerja Nabi Isa.
Senangkan kerja Imam Mahdi. Tak payah pergi jauh-jauh, semua dah kumpul dekat situ. Sekali ditindak oleh siapa? Allah Ta'ala. Maka terimalah nasib mereka nanti. Dari Allah sendiri, bukan dari kami ya. Bukan dari saya pun ya. Dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Nanti kau tengoklah. Yang kau tak nak percaya, kau nak deny, kau nak apa, kau tengok nanti jadi ataupun tak jadinya. Dengan kau sekali yang tak percaya sekali, kau pun akan dapat tindakan sekali. Keruntuhan kota Madinah Al-Munawwarah. Ini keruntuhan Madinah bukan secara fizikal ya. Keruntuhan Madinah bukan secara fizikal ya. Negeri Madinah Al-Munawwarah yang pada hari ini kelihatannya juga agak sibuk membangun, nantinya akan ditinggalkan orang. Orang-orang munafik dan kafir akan keluar daripadanya. Mereka tidak senang tinggal di Madinah. Mereka mahu keluar mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan yang sementara. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan tetap tinggal di Madinah walaupun mereka berada dalam keadaan kesempitan. Dalam kesempitan hidup dan terpaksa berhadapan dengan bermacam-macam ujian Allah Ta'ala. Bila ini waktunya? Ini waktu, especially waktu Mahdi. Waktu Mahdi dah keluar, dia tak boleh stop Mahdi. Daripada Mekah, dia terus ke Madinah, dia ambil pentadbiran. Itulah kata Rasulullah mengatakan hari Mekah dan Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya. Disebut sebagai gempa. Sama ada gempa, real gempa mereka akan keluar ataupun gempa jiwanya. Gempa jiwanya mereka akan keluar. Sebab mereka tak kerasan di bawah Imam Mahdi. Siapa ni buat bid'ah ni, bikin maulid lah semua gini. Apa ni orang-orang pakai serban dah takbir ni, semua ekstremis, teroris. Dah tengok contoh satu. Taliban, orang Islam. Orang Islam sendiri, orang Islam, orang tempatan sendiri, takbir negeri sendiri, orang negeri sendiri tak suka. Lari minta tolong Amerika, lari pergi negeri Amerika semua. Sama nanti ya, kita dah tengok contohnya ni semua, kita tengok ya. Orang-orang apa nama negerinya? Kazakhstan apa namanya? Afghanistan. Ada sebahagian daripada orangnya tak suka. Ini pemerintah ni bagi kuku bersilah penonton apa. Padahal dia buka madrasah, dia bikin masjid semua. Siapa takbir, dia bikin apa yang patut. Kita bukan support siapa pun, kita bukan orang politik. Menampak yang kenapa kau tak suka sangat orang Islam kau sendiri takbir, rakyat kau sendiri takbir. Kenapa kau tersupport kepada yang luar pulanya? Sama. Nanti orang-orang munafik diberikan kat Madinah sekarang, dia selesa kenapa dia make money. Hotel besar, bikin apa semua. Siapa duduk? Sekarang aja dah tak ada duduk. Belum sempat di cover nanti tahu. Ini sementara orang boleh pergi umrah ni sekejap aja. Sementara. Nanti lepas itu, apa? Habis bisnes dia semua, habis run up semua gitu ya. Nanti zaman Mahdi pulaknya, Mahdi takbir. Ni sekarang semua persiapan untuk zaman itu. Mahdi takbir, mereka tak selesa, tak itu. Mereka cari pemimpin-pemimpin mereka. Apabila Dajjal dah keluar lagi, mereka keluar berdoyun-doyun dapatkan Dajjal. Tengok ya, Mekah, Madinah, hati-hati ya. Orang Mekah, Madinah sekarang yang Wahabi bangga-bangga. Kamu semua tu orang-orang luar. Nanti kalau Dajjal betul-betul keluar, Mekah, Madinah dia tak masuk tau. Mekah, Madinah dia tak boleh masuk. Tetapi orang Mekah, Madinah pergi dapatkan dia. Hadramaut dia masuk. Tapi orang Hadramaut reject dia. Mana kau lagi mana kau selamat? Kau duduk Batu Fahad, Samsing masuk. Orang Batu Fahad pukul Samsing. Halau. Dia masuk sampai ke tengah-tengah Parit Raja. Orang Batu Fahad halau Samsing, keluarkan dia. Orang kau duduk Muar, Samsing tak masuk. Di luar Muar. Tapi orang Muar semua keluar dapatkan Samsing. Mana bahaya lagi? Itu contohlah, tak adalah Muar pun tak adalah, ini contoh saja. Kita contoh saja. Tak ada Muar pun bagus macam Batu Pahat sama. Ini contoh. Jadi Mekah, Madinah tanah suci, dan dia orangnya keluar ni pun bagus. Biar yang Mekah semuanya orang yang suci-suci, nanti sepi Mekah tau. Nanti zaman Mahdi awak tengok bangunan-bangunan ada tapi gelap sekali. Elektrik tak ada siapa nak nyalakan itu semua. Dan Mahdi tak ada perlu nak buka kedai-kedai butik-butik tu semua. Nanti semua awak akan nampak lori-lori datang bawa keluar dia punya barang-barang, jual kain, jual baju, jual abayah, jual apa semua kan. Lori-lori akak-akak semua tengok, abayah dia cantik-cantik. Kau belilah ketika itu, kau nak pakai kat mana pun dah tak tahu lagi. Tengok sama barang-barang dia semua tu dia keluarkan. Kosong. Orang datang nanti orang takut nak datang. Orang takut dia momokkan. Mekah dah dikontrol apa semua. Boleh datang ke Mekah. Ketika itu jangan tak pergi Mekah. Pergi. Allah imamnya ahli sunnah wal jamaah, khutbahnya ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita semuanya. Kalau disuruh jadi imam Masjidil Haram, imami, tidak apa. Lebih baik orang kita, orang Jawi, biasa jadi imam dulu-dulu di Masjidil Haram, orang tenaga orang Jawi kita banyak. Disuruh bang, tak ada sedap sangatlah bang mereka itu. Jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh dengan beli CD Imam Masjidil Haram tu Wahabi tu, kau jangan dengar tu bacaan itu.
Biar imam masjid parit kita tu pun lagi sedap lagi kerana akidahnya betul. Pegangannya tu betul. Ya. Kerana nanti kosong nanti Mekah. Nanti orang tengok Mekah tak kayak dulu. Tak perlukan itu semua. Umat Islam tak perlukan hotel-hotel tinggi-tinggi semua tu. Kita tak nak ambil pun barang dia tu semua gitu. Kosong nanti jadi visited Mekah. Nanti ramai orang datang, orang-orang yang macam kita lah. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pegang akidah yang betul akan datang. Ya. Yang orang dalam akidah kita sunnah jamaah pun, tapi yang jiwanya tak suka, seramlah Mekah sepi sekarang katanya. Mekah gelap tak macam dulu. Takut pasal tak ada shopping. Tak ada dunia, tak ada apa semua. Pasal ahli-ahli dunia ni keluarkan Mekah, keluar daripada Mekah dan Madinah. Hari Mekah dan Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya. Jadi itu keruntuhan ni bukan keruntuhan buildingnya apa semua ya. Mungkin juga, tetapi lebih daripada jiwa mereka runtuh di sana. Jiwa mereka tak selesa nak di Mekah dan di Madinah. Kenapa tak cocok dengan Sayyidina Imam Al-Mahdi. Ya. Kemudian, Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Imam Mahdi akan lahir. Ya. Imam Mahdi ni orang akhir zaman. Dia bukan imam, kalau Syiah mengatakan Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dahulu macam Nabi Khidir, ataupun paling-paling tidak di zaman daripada zaman Rasulullah. Kemudian dia akhir zaman dia disembunyikan. Salah satu daripada rijalul ghaib mereka, laki-laki ghaib mereka. Pada orang Syiah bilang nanti akhir zaman baru dia keluar, dia zahir. Itu pahaman mereka. Pahaman kita Mahdi orang akhir zaman. Dia lahir nanti berapa? 1960s ke? Rasanya 1960s ke 1970s, early 70s dia punya lahir. Ya. Dia bermakna dia belajar, dia sekolah, dia pandai, dia tahu agama, dia diajar oleh ulama. Mana-mana akhir zaman ada ulama-ulama yang layak menjadi guru kepada Mahdi. Kalau tengok yang tulus-tulus ikhlas, kan betul Nabi cakap ya, umat aku seperti hujan, tak tahu mana yang baik, awalnya ataupun akhirnya. Bermakna comparable tau yang akhir dengan yang awal tu, bandingannya sama tau. Bandingannya sama. Kenapa? Kenapa hujan kalau turun awal baik, akhirnya pun baik. Awak ke tengah-tengah tu kadang-kadang kita seram. Kalau awal hujan rahmat, doa, hujan turun sejuk, cuaca suka, sampah pun lalu buang apa semua. Tengah-tengahnya seram sikit. Ujungnya baik, tanaman tumbuh semua. Jadi Nabi mengatakan umat aku tak tahu yang mana lebih baik. Yang awalnya ataupun yang akhirnya, seperti hujan Nabi mengatakan. Ya. Jadi umat akhir zaman ini. Kenapa di akhir zaman ada keluar Mahdi? Mana ada pengikut-pengikut Mahdi. Dan ada ustaz-ustaz yang mengajar Mahdi. Ada guru-guru dia mengajar Mahdi. Kalau guru yang mengajar Mahdi itu bermakna macamlah guru yang mengajar Khalifah Umar Abdul Aziz. Kalau dah ada guru yang mengajar sampai keluarkan ulama yang sebegitu, bermakna adalah classmate dia, adalah kawan dia, adalah institusi dia, adalah sekolah dia. Adalah sekolah dia. Dan ada yang seumpama dengan dia. Walaupun dia hanya satu saja, tapi ada bermakna ada group of people, bukan him alone. Kalau sebut Mahdi ni kau jangan pandang dia satu orang saja. Ada group of people, ada ideologinya, ada ustaznya, ada kiainya yang mengajar dia. Dia orang Arab. Ini dia akan keluar dan dia akan faham ahli dunia, dia akan tahu permasalahan, dia akan tengok, dia akan kaji, dia akan apa semua, dan dia menyelamatkan umat. Dia orang zaman kita, bukan orang zaman dulu. Dajjal ada khilaf. Ada mengatakan sejak zaman Rasulullah dia sudah ada. Ada mengatakan sebelum zaman Rasulullah dia sudah ada. Ada mengatakan dia orang akhir zaman. Dia orang akhir zaman macam Mahdi. Pokoknya Mahdi zuriat Rasulullah, Dajjal adalah orang daripada Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mahdi adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal daripada Yahudi. Ya. Tapi kalau kita baca tafsir ya, dalam kitab-kitab Taurat mereka semua tu, kitab Injil mereka tukar toh. Ini watak. Tukar watak. Watak Nabi Muhammad dipasangkan nama itu kepada Dajjal. Dan watak Dajjal dipasangkan nama kepada Muhammad, dan watak Muhammad dipasangkan pada Dajjal. Begitu ya. Jadi nanti dia bilang ini bukan Muhammad, ini Dajjal, ini bukan Nabi penghabisan. Ini Dajjal memecah belahkan orang, mengejakkan orang pada agama lain, mencemuh agama kita, berani dia cemuh agama kita. Ini Dajjal, Nabi kita disebutkan sebagai Dajjal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam disebut sebagai Dajjal. Na'udzubillah. Dan ramai yang suka, ramai yang mengatakan Nabi Muhammad tak layak, ramai yang tak nak pakai hadis Nabi, ramai yang mengatakan Nabi Muhammad orang kuno, orang kolot kan. Semua itu terpengaruh semua itu. Na'udzubillah min dzalik.
Nanti Dajjal mereka tengah, inilah savior, inilah penyelamat, inilah kita punya hero, inilah kita punya Messiah. Yang mereka tunggu-tunggu. Ditukarkan watak itu. Ditukarkan watak itu. Yang ikut ramai. Sebab sesuai dengan hawa nafsu dia. Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu an. Kalau tuan-tuan, sebelum kita baca, saya pesan kepada tuan-tuan yang mengikuti ceramah pada pagi ini. Kalau saya tak panjang umur, tak jumpa Sayyidina Imam Mahdi, kalau tuan-tuan ada yang jumpa Imam Mahdi, sampaikan salam saya ya. Bilang Tuan Imam Mahdi ada satu Pak Haji dulu Batu Pahat ya. Dia selalu sebut nama kau. Dia kirim salam kau Imam Mahdi ya. Dia kirim salam kau. Sambut Imam Mahdi ya. Kau dengar Imam Mahdi nak datang ke Seri Kembangan. Atau Imam Mahdi nak datang ke Parit Raja. Sambut pakai serban, pakai syal. Pukul kompang baca Tala'al Badru Alaina. Masalah ketika itu apa yang ada. Tumis saya tauge ke, tahu goreng ke. Ketika itu makan pun susah. Tengah payah begitu. Seadanya. Seadanya. Apa-apa pun seadanya. Sambut Imam Mahdi dengan air mata, dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan air mata kesyukuran, air mata kesedihan. Kerana sudah yang ditunggu-tunggu, al-muntazar, yang ditunggu-tunggu sudah datang ya. Sambut Imam Mahdi, sampaikan salam saya kepada Sayyidina Imam Mahdi ya. Bawa dia duduk rumah saya ini. Bawa dia duduk rumah saya ini ya, dudukkan dia di sini, Imam Sayyidina Ali Mahmadi. Kalau tuan-tuan pun jumpalah, mudah-mudahan tuan-tuan pun jumpa dan pasti ada di antara tuan-tuan yang akan jumpa. Dan kalau mudah-mudahan tuan-tuan berada dalam grup dia, pelindung, pelindung jangan tak berada dalam grup dia, pelindung. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia tidak akan pergi, tidak akan kiamat ya, sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang daripada keluargaku, keturunanku. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan namaku. Imam Mahdi ya, Imam Mahdi, zurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sebutkan lagi perawakannya. Nabi sebutkan namanya macam namaku, wajahnya macam wajahku, kulitnya putih merah, dahinya luas. Semuanya Nabi sebutkan, matanya belak, mata besar lah. Mata besar begitu ya. Sayyidina Imam Mahdi. Setengah orang takut tahu, alamak kenapa Nabi sebutkan. Nabi sebutkan nanti mereka baca, mereka kenal, mereka boleh detect, nanti mereka tangkap. Imam Mahdi nak tangkap? Bukanlah. Dia tak boleh. Tak boleh. Kenapa Rasulullah sebutkan? Ini menunjukkan Maha Suci Allah Ta'ala. Rasulullah sebutkan macam mana sekalipun, exactly sekalipun, kalau Rasulullah tunjukkan gambar dia sekalipun, mereka tak boleh tangkap, mereka tak boleh tangkap. As easy as mereka terserempak, mereka cari tahu yang nama Muhammad bin Abdullah, mereka cari. Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, yang nama Sayyid ni itu mereka cari. Lepas tu banyak Sayyid yang tak pakai gelaran Sayyidnya. Zaman-zaman perang aja, Sayyid dikerjakan orang. Zaman perang, Sayyid sampai zaman-zaman kita. Sampai zaman-zaman Jawa. Sama kalau sebab tu Raden ni tukar nama. Pasal apa? Takut diburu oleh orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat. Maka kalau Rasulullah sebutkan dan Rasulullah kasih gambarnya sekali, kasih alamat dia sekalipun, they cannot detect. Tapi macam mana? Kan Tuhan boleh ditipu kan sistem Tuhan boleh dipelecehkan ya. As easy as mereka terjumpa aja, mata dia sakit, dia tak nampak. Dah. Mahdi dia tengok muka dia pun tak nampak. Siapapun kau, dia pun tak nampak. Senang, Tuhan kaburkan saja, dia nampak mukanya, muka jauh. Padahal tu Mahdi. Dah habis cerita. Could be another way is that apa yang Nabi sebutkan nama dia dan Nabi sebutkan wajah dia, Nabi sebutkan indirectly. Kod dia yang Nabi sebutkan tu kod dia. Kod dia. Ini barang-barang kod merah, ini barang-barang kod biru, ini barang-barang kod kuning. Kau tengok semua merah, biru, kuning ke? Semua barang-barang lain. Kodnya saja merah. Tapi dalam barangnya itu. Mungkin Nabi sebutkan dia punya kod dia. Mungkin dia punya kod dia. Maybe muka dia tak begitu pun. Nanti apabila sudah sampai waktu, Allah Ta'ala mengubahkan muka dia. Tak kau dengar cerita umat Nabi Isa. Salah satu dia punya pengikut dia yang derhaka kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala ubahkan muka dia.
Pas Nabi Isa diangkat, oh Allah Ta'ala ubahkan muka macam dia. Tapi orangnya pendek. Tapi muka Nabi Isa. Yang orang salib tu dia. Dia bilang, ini muka dia. Tapi kok pendek ya? Dan Isa ni apa lagi? Salib lah. Diorang salib. Tetapi bukan Nabi Isa. Kok dia nanti Mahdi. Last moment. Sekarang ni wajahnya Allah Ta'ala tutupkan dengan wajah lain dahulu. Dan namanya, mungkin nama kerohaniannya. Nama zahirnya lain. Nama kerohanian dia lain. Nama kerohanian dia tu Muhammad bin Abdullah. Kita tidak tahu. Semua tu rahsia-rahsia. Pokoknya ada rahsia. Itu namanya sir. Dan siapa orang yang akan jadi Mahdi? Kalau tuan-tuan ada satu orang mengatakan, Syekh kami lah akan jadi Mahdi. Syekh kami lah akan jadi pegawai Mahdi. Kau jangan percaya. Mahdinya sendiri tak tahu dia akan jadi Mahdi. Macam mana kau boleh tahu? Pembohong. Mahdinya sendiri tak tahu dia Mahdi. Dia belajar, dia perantau umat, dia mendoa, dia ibadat, dia apa semua. Sampai waktunya besok dia jadi Mahdi, baru hari ini Allah Ta'ala maklumkan dengan dia. Baru Allah Ta'ala downloadkan dengan dia. Baru Allah Ta'ala inputkan dengan dia. Baru Allah Ta'ala programkan dia. Baru dia tahu dia tu, aku rupanya yang kena galas tugas ini. Sayyidina Imam Mahdi. Ya. Jadi, tapi wali-wali ada yang dah tahu siapa yang akan jadi Mahdi. Dan mereka takdirnya akan berhimpun di Mekah. Semua datang umrah, ambil visa macam apa semua. Macam kita juga semua. Ambil umrah ke, ambil haji ke, tiba-tiba di sana ada berlaku perkara dan betul-betul, oh rupanya datang kami ni datang urusan, rupanya datang kerja, job, ada task, ada job waiting sebetulnya. Baru nanti berlakunya, ya. Imam Mahdi. Sekarang ni kita macam mana? Kau belajar wataknya dahulu. Seorang wali Allah, orang takwa kepada Allah, orang yang zuhud, orang yang ikhlas, orang yang tak ada sifat-sifat mazmumah yang kita katakan tadi. Itulah Imam Mahdi. Hati kau cocok dengan hati dia, kau jumpa dia, kau akan kenal sama dia dan kau akan minat sama dia. Hati kau tak cocok dengan hati dia, kau serempak dengan dia pun kau menyampah dengan dia. Sekarang berapa banyak orang menyampah dengan ustaz-ustaz? Berapa banyak orang menyampah dengan kiai-kiai? Tak mustahil dengan Mahdi lagi. Strict lagi dia kan. Orang lagi menyampah lah, Pak Arab ni. Allah, nanti orang begitukan Imam Mahdi. Ya. Pasti ya. Nabi sebut Arab, kerana Arab tu adalah dia orang Arab, dia akan takbirnya tu dari negeri Arab dan akan seluruhnya. Balik semula lah macam zaman Rasulullah. Dia akan beribu pejabat di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dia punya main konsentrasi dia ialah Palestin. Kemudian baru seluruh. Sebab itu dia akan takbir berapa lama? Kita akan tengok nanti di belakang-belakang ada sebut 5 hingga 7 tahun, 7 hingga 9 tahun. Kalau kita nak gabungkan semua, boleh jadi kita bilang average-nya 7 tahun. Kenapa? Ada negeri yang dia dapat awal, maka 9 tahun dia punya takbir. Ada negeri yang didapat kemudian, maka 5 tahun baru ditakbir. Dan era dia tu dengan era Nabi Isa tak semestinya after tau. Lepas Mahdi baru Isa. Boleh jadi overlap. Jadi kalau dengan Nabi Isa, boleh jadi overlap. Ya, dengan Nabi Isa. Begitu ya. Boleh jadi overlap. Boleh jadi lama Imam Mahdi, Nabi Isa dah turun, Imam Mahdi masih ada. Dia berganding bahu dengan Nabi Isa alaihissalam. Imamnya siapa? Mahdi. Imamnya tetap Al-Mahdi. Ya. Imam salatnya tetap Imam Mahdi. Tapi khalifahnya Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehingga bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, iaitu dunia Islam seluruhannya, ya, akan dikuasai oleh seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Al-Mahdi. Akan ada, ya, yang kita sebut-sebut Imam Mahdi akan ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau? Kau kena kenal lah Rasulullah tu siapa sekarang. Kau kena kenal paling-paling tidak kita kenal yang ada di sekitaran kita. Kita kenal siapa tu Al-Abbas, kita kenal siapa tu Al-Aidrus, kita kenal siapa tu Al-Haddad, kita kenal siapa tu bin Shihab, kita kenal siapa tu, semua tu sayyid-sayyid keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling tidak kita tahu susur galurnya, paling tidak kita tahu family-nya, paling tidak kita tahu wali-wali di kalangan mereka itu semua tu. Kalau kau tak kenal langsung kau tahu nak gitu macam mana? Paling-paling tidak tahu, paling tidak kau tahu siapa orangnya, macam mana gayanya, macam mana apa semua, kau itu paling-paling tidak. Jadi kau mengetahui, kau kenal. Jadi kena tahu daripada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebutkan sifatnya tu, sebetulnya Nabi sebutkan sifatnya bukan untuk orang kafir boleh detect dia. Orang kafir memang tak boleh detect dia. Tak boleh detect dia. Tak boleh kacau dia punya. It's more for, yang Nabi sebutkan sifat dia, it's more for what tau. Biar kita tak ngaku-ngaku jadi dia. Jadi kau sedar diri. Jangan aku ni Mahdi tak. Cakap kau tengok cermin lah. Mungkin kau jauh. Jangan kau nak ngaku-ngaku Mahdi. Kau ingin jadi Mahdi.
jauh sekali. Namanya Kartolo bin Martoyo kok nak jadi Mahdi. Nak Muhammad bin Abdullah. Kebetulan bapak dia kasih nama dia Muhammad, bapak dia nama Pak Haji Dola. Nama pun Muhammad bin Abdullah. Cermin, jarab lah. Jarab. Alah. Jadi Nabi sebut itu biar kau tak mengaku banyak tau. Dengan itu aja kita boleh sekilas aku pandang, sekilas ikan di air aku kenal jantan betinanya. Sekali kau mengaku Mahdi aku nampak jauhnya. Begitu ya. Banyak yang aku Mahdi selama ni yang setakat umur saya jumpa ada 2-3 yang aku Mahdi yang dah kena tangkap tau. Mahdi kok boleh ditangkap? Dia tak boleh ditangkap. Dengan dia makin orang Islam lepas daripada tangkap kok dianya boleh ditangkap. Setakat ini pernah tahun 79 dia tawan Mekah. Orang Iran tawan Mekah. Dia bilang dia Mahdi di jail. Kemudian kena pegari. Kok Mahdi boleh digari? Ya bukan begitu. Mukanya pun muka Arab lah. Muka Arab Iran. Tapi aku tengok pun tak macam Mahdi pun. Mukanya aku tengok jauh sekali lah. Tak ada Mahdi lah. Di Indonesia pun ada ngaku Mahdi. Jawa, totok. Mukanya kok ngaku Mahdi tak sedar diri. Allah. Ada yang di sini pun ada orang kita. Ini tuan guru ni, dia mandi tau. Dia mati ni mati sementara, bukan mati betul. Nanti yang akhir kau tengok dia keluar balik kuburnya, seram aku hantu kubur, kau bilang Mahdi. Senonoh orang-orang ni tau. Nanti dia bangkit balik tau. Tengok muka tuan guru kau. Kurang Melayu kita lah. Nabi sebut itu is more for us. Tahu yang kalau bukan muka gitu kau jangan kepingin dia tu Mahdi lah. Tak ada kena-mengena lah. Yang muka begitu pun kau kena tengok betul ke tak betul lah. Nanti yang tahukan dia Mahdi tak Mahdi siapa? Adalah pegawai-pegawai yang Allah Ta'ala lantikkan. Yang boleh detect dia Mahdi, yang boleh confirm bahawasanya dia Mahdi, yang boleh confirm bahawasanya dia dari bai'at, dan boleh confirm bahawasanya mari kita bai'at. Don't worry. Itu kerja Allah. Itu kerja Allah. Kita jaga saja diri kita, jaga saja iman kita. Nanti akan ada satu golongan, satu pemimpin di kalangan umat, di kalangan setiap kaum adanya nanti. Imam kaum. Perkataan imam kaum ini daripada mana? Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Apabila Nabi Isa turun, Imam Mahdi pelawar dia jadi imam, jemput jadi imam, suruh ke depan Nabi dan Rasul kok dari turun dari langit kok. Suruh jadi imam, apa Nabi Isa bilang? Imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu. Imamukum, imam kamu. Imam kaum itu yang penting. Imam kaum. Setiap kaum ada imamnya. Kamu imamnya Imam Mahdi. Maka nanti ada yang dia punya kita bilangnya, kita tak menggunakan term-term sekarang lah ya. Tentera dia, governor dia, itu semua term-term yang raja-raja pemerintahan besar yang punya cara, presiden-presiden besar yang punya term menggunakan ya. The governor of Washington, the governor of Lebanon, semua itu kita tak nak gunakan perkataan itu lagi. Sebut daerah-daerahnya sudahlah. Daerah yang disebut pegawai-pegawainya lah. Pembantu-pembantunya sudah. Jadi kalau kita sebutkan nanti dia akan menteri dia gitu. Kepingin tau, yang ada dah kepingin. Jadi jam Mahdi datang kita jadi kaya tau. Jadi kaya, aku semangat. Kok itu yang kau idamkan? Sekarang kau tak jadi kaya, kok zaman Mahdi kepingin jadi kaya. Yang ada dah cega tau ke zaman Mahdi nanti, aku yang jadi rajanya. Kok kau jadi raja? Mahdi datang kok kau kepingin kau yang jadi raja. Ada dah bilang, baik kau turunan, susul galon, darah aku ni tau. Darah aku. Darah. Cocok kau nanti berdarah. Allah. Sebab darah kita ni darah kami yang layak jadi raja. Nanti Mahdi datang tengok, kami yang jadi raja. Kau jadi pengikut Mahdi dulu. Raja tak raja lain cerita. Jangan belum saja dah nakkan Mahdi tu untuk iman. Kau tak mati kafir dah bagus. Zaman Mahdi tu iman, kau tak ikut Dajjal tu dah cukup elok. Kau kepingin nak jadi raja, ada yang nak jadi kaya, nanti kita dapat banyak emas tau. Sekarang kau jadi toki di China toki emas. Lagi bagus daripada kau kepingin nak jadi dapat emas berzaman Mahdi. Bukan begitu caranya ya. Kok dah cegakan nak jadi raja, yang ada dah sebut nak jadi raja, yang ada sebut nak jadi toki, yang ada nak jadi sebut nak jadi dapat menteri, nak jadi governor, nak jadi apa semua. Bukan begitu. Dia Mahdinya sendiri tak ada cerita-cerita begitulah. Allah punya tak sedar diri. Allah. Turunan Rasulullah ya, turunan Rasulullah. Nanti orang cari. Rupanya saya Mr. Galuh ada daripada Yaman lah. Dari Yaman. Moyang saya punya sepupu, punya abang ipar, punya datuk mertua ada Sayyid. Ada hubung. Jadi dia pun ada sikit lah darah katakan Sayyid punya. Allah. Jangan ya, kau dapat jadi pengikut Nabi Muhammad dah cukup bagus ya.
Kau dapat salam cium tangan Sayyid dah cukup bagus. Jangan kau mengaku-ngaku ya. Jangan kau mengaku-ngaku yang kau dosakan tu Rasulullah ya. Dan yang paling penting sekali kaunya yang terdosakan dirimu sendiri ya. Jangan ya, jangan soal Mahdi ni jangan kau orang anggap boleh dia ngaku-ngaku ya. Saya pesan tuan-tuan ya, jangan sekarang ini janganlah ada yang rasakan aku yang akan jadi pemimpin pada zaman Mahdi nanti. Aku yang akan bawa kaum. Setiap dari kita sekarang kena rasa sekarang tengah waiting time. Tunggu siapa yang Allah Ta'ala akan terbitkan akan dapat memimpin kita, mendorong kita, ini Mahdi, ini Dajjal, ini betul, ini salah. Tunggu. Tengok, buka mata dan cari dan suluh, pakai hatimu. Bukan untuk kau yang nak ngaku-ngaku, jangan kepingin. Kau gitu aja kau namanya ujub aja kau confirm, bukan dengan kemudian. Sekarang aja kau dah bukan pemimpin. Dan bahkan kau dah keluar daripada grup pun. Na'udzubillah ya, berlindung sama Allah Ta'ala, ya Allah. Jangan ada dalam hati kita merasa, akulah. Aku orang tak sedar dengan orang belum kenal diri saya ni siapa. Bahasa kasarnya aku tak nak cakap lah. Bahasa halusnya sikit, dia punya pasal lah. Kita tak mau kisahkan sangat lah. Banyak tu orang ni kita macam-macam cakapnya begitu. Berlindung ya, sedar kita ni siapa. Inni kuntu minaz zalimin. Kita ni siapa? Rabbana zalamna. Kita ni siapa? Allahumma anta rabbi. Wa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu saja. Itu kita, anak hamba Allah, anak umat Muhammad, anak orang banyak dosa, anak yang takut kena siksa, anak yang bimbang masuk neraka, anak yang takut kena siksa kubur, anak yang takut su'ul khatimah, ada yang takut kalau dapat sesat. Berlindung sama Allah Ta'ala. Itu status kita. Pakai status kita senantiasa. Ya. Pakai status kita. Jangan angan-angan ya. Nanti awak punya angan-angan Mahdi ke mana, awak ke mana nanti ya. Nanti sebelum zaman Mahdi dia buka kerajaan sendiri. Ayapin. Begitu ya. Na'udzubillah min zalik ya. Iaitu Imam Al-Mahdi akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi dan akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin, muslim yang betul. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah akan reject dia. Pasal mereka ada konsep Mahdi lain sendiri. Bahkan ada antara mereka mengatakan tak payah ikut pun tak apa. Kalau dia Al-Mahdi pun don't need to follow. Di zaman itu tak ada lain tahu. Kau ikut ataupun kau tak ikut. Kalau ikut Mahdi itulah wakil Rasulullah, kau tak ikut itulah wakil Dajjal. Itu aja. No choice tau. It's from Allah. It's bukan macam sekarang. Kau nak ikut parti ini boleh, kau nak ikut parti itu boleh. Bukan macam sekarang ya. Parti ini pun ada ulama, parti itu pun tengok pun macam ada ulama jugalah. Tapi di sana, di zaman itu nanti dah tak ada. Dia tinggal dua grup saja. Mukmin, kafir. Itu saja. Pemimpinnya Mahdi ataupun Dajjal. Itu saja. Maka selain daripada ahli sunnah wal jamaah kita, mereka ada konsep Mahdi yang lain. Maka mereka akan reject. Ya. Semua orang mukmin. Dan kemana kita tahu dia Mahdi, nanti akan ada wakil-wakil yang akan tunjukkan dia Mahdi. Kita mana kenalkan, kita mana tahu. Kita agak-agak, kita rasa-rasa dah sampai ke waktunya ya. Kita bilang, kita tahu dia dah keluar ke Indonesia. Ya. Alamak, dia punya zahir tu kat Mekah lah. Macam mana keluar kat Indonesia, dah tahu. Semua. Dan siapa yang cakap dia guru saya ni akan jadi Mahdi, syekh saya jadi Mahdi, semua bukan. Semua aku nafikan, semua bukan. Kerana ini top secret Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak akan beritahu kepada orang-orang yang pembocor rahsia. Macam kau semua tu tak tahu. Jadi kau dapat sesuatu bukan rahsia. Kalau boleh dibocor tu maknanya bukan rahsia. Kalau bukan rahsia, bukan dari Allah. Itu hanya sangkaanmu saja. Dia akan tak beri kepada orang yang tahu, top secret Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan reveal kepada orang yang bocor macam kau. Gitu ya. Sebab itu kita bilang semuanya bukan. Yang betul ada, senyap tak cerita sampai sekarang. Siapa yang akan jadi Mahdi? Dan mereka tahu. Bila mereka nampak mukanya nanti, Tuan Imam Mahdi naik, kami bayat. Kok aku. Dia takut nanti ya. Dia pergi mana? Dia lari pergi Madinah. Dia minta dapat beristikharah dan minta mandat daripada Rasulullah. Mantap hatinya, baru balik semula ke Mekah, barulah dia dibayat. Tapi mereka tanya, mana kau tahu aku? Ya kami tahu kau Mahdi, tak tahu kok. Ya kami tahu. Dan kau tak naik kau berdosa. Orang-orang semua dah sekenanya kau berdosa. Orang ugut dia. Orang-orang yang mereka ni suka ugut tau. Kau tak ikut jangan begitu. Berdosa. Tak mau gitu kau berdosa.
Dia Mahdi dia ugutnya mereka. Orang gini apa yang gitu bahkan naik dengan ugut dosa lagi. Orang ini dia ngoyak. Dia tahu dia betul. Dia pakai hukum. Tak naik kau berdosa. Jangan tak naik. Dosa. Begitu cara dia begitu ya. Nanti dia naik juga. Dasar dia dah dapat mandat, baru dia naik juga. Ini macamlah naik. Jangan tak naik. Begitu dia. Baru kita tahu Mahdi. Satu dunia serta-merta akan ikut. Satu merta akan ikut. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Nanti kita akan sebut ya. Tanda-tandanya. Yang ada tandanya dah keluar lama. Yang ada tandanya dah keluar sebelum saya pergi Hadramaut. Ada dua tandanya dah keluar. Satu ketika saya di Hadramaut. Dah keluar tandanya. Tanda gerhananya pernah tu Ramadan penghabisan sebelum saya pindah Hadramaut. Dua gerhana dalam Ramadan. Awal Ramadan, tengah Ramadan. Satu gerhana bulan, satu gerhana matahari. Dah. Dia tak mesti ditanda terus minggu depan keluar Mahdinya ya. Tak gitu. Tapi orang dah lupa, dah tak ingat pun. Dah tak ingat pun. Ini tanda besar ni. COVID. Satu tanda juga. Macam orang tak ingat pun. Dah kat tengah jalan apa semua pakai tutup aja. Tapi dah punya gaya campur apa semua dah tak macam COVID dah. Angka naik tinggi tak tinggi pun dulu mau angka 45 ribu aja orang punya bercemaskan ya. Sepi jalan raya. Sekarang angka masih belasan ribu je kan. Dah berapa? 7 ribu. 8 ribu dah turun juga ya. Masih tinggi juga ya. Tapi pun dah ramai orang semua. Orang lupa. Orang cepat suka lupa. Orang sudah adapt dengan situasi dan dia sudah lupa. Orang sudah lupa ya. Begitu. Satu tanda bintang panjang. Itu keluar ketika saya di Hadramaut. Geger ketika itu. Orang semua keluarkan hadis. Tengok. Betul. Kita tengok tepat macam yang mana hadis. Kalau itulah memang tandanya, dah keluar dah. Dah keluar. Begitu ya. Banyak dah keluar. Nabi Muhammad tu tanda besar dah keluar dan dah wafat pun. 1400 tahun dulu. Dan orang masih nak rebut dunia lagi. Patut orang dah tak payah ingat dunia kan. Begitu ya. Jadi kalau dah makin dia tanda-tanda Mahdi dah keluar nanti, nak keluar makin orang tak tahu. Tanda-tanda Mahdi nak keluar pun ada. Dia tanda setiap tanda ada pra-tandanya. Pra-tanda, tanda. Begitu ya. Yang pra-tanda dunia akan banyak gempa, akan banyak angin panas, berubah wajah, pra-tandanya 15. Pra-tanda 15. Lepas tu gempa. Dah gempa, pra-tandanya pun sudah, gempa besar pun sudah, bertukar wajah pun sudah, ya. Angin panas pun dah sudah. Dan orang tak perasan pun. Begitu. Patut makin hari makin dekat orang makin tahu ya, makin dekat kok orang makin nafikan. Allah, janganlah semuanya kau bongkait akhir zaman. Kau tak ada cerita lain. Semuanya dalam takdir Allah dan waktu masih bergerak. Semua waktu dalam masih bergerak. Aku macam mana kau nak nafikan? Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan kita akan datang. Semoga Allah Taala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Lingkungkan kita dalam golongan yang benar. Jangan lupa sembahyang subuh pada waktunya. Dan jangan lupa sembahyang subuh berjamaah. Kerana apa? Sangat-sangat efektifnya doa kunut itu kalau kau minta dia pada waktunya. Kalau kau minta doa kunut tu pada pukul 8 pagi bukan waktunya. Ibarat kau minta pergi kedai minta sarapan, cik minta sarapan prata pukul 3 petang. Ada juga prata lah, tapi pergi petang dia dah tak nama sarapan. Doa kunut tu mintanya tu waktunya subuh. Waktu kabul, terbit hari kau minta. Dan yang kau minta tu Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayatkanlah kami di kalangan orang-orang yang kau beri hidayat. Maka engkaunya kena berada di kalangan orang beri hidayat. Itu jemaah sembahyang subuh. Kau tak sembahyang subuh secara berjemaah, macam mana kau nak berada dalam orang-orang yang dah hidayat? Ya Allah, berikan aku hidayat di kalangan orang beri hidayat. Orang yang tengah diberi hidayat semua tengah sembahyang berjemaah. Kau sembahyang kat rumah seorang. Macam mana kau nak minta hidayat di kalangan orang yang beri hidayat tapi kau tak berada di kalangan orang-orang hidayat. Jadi nak efektifnya sembahyang doa kunut tu kena dalam waktunya. Sebab Nabi baca waktunya subuh, Nabi tak pernah baca pukul 8 pagi. Kau pemalas, bangunnya jadi subuhnya Nabi baca waktu subuh dan bacanya di kalangan orang-orang dah diberi hidayat. Jadi immediately kau boleh dapat. Bila kau berada di stesen, delivery terus kau dapat. Kau berada di tempat mana? Delivery nak hantar depan kau, kadang tercecer, kadang kau tak ambil pun. Begitu ya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayatkanlah aku di kalangan orang-orang yang telah kau hidayat. Jadi kita dapat tahu ada Mahdi, ada tak ada Mahdi, betul tak betul, salah tak salah. Kita sentiasa dalam grup yang diberi hidayat oleh Allah Taala. Jangan lupa. Wallahu a'lam bishawab.